membincangkan DAP anti Melayu. Jadi persoalannya, DAP anti Melayu ni, apakah yang Wabi nak membetulkan persepsi ini? Kerana saya sendiri tidak percaya bahawa DAP ini sebagai satu parti anti Melayu. Yang pertamanya, dari segi penubuhan parti kita, idealisme parti ialah untuk berjuang untuk rakyat Malaysia, untuk keadilan, untuk kesaksamaan. Dan sudah tentunya asas perjuangan itu tidak anti kepada mana-mana kaum. Tetapi yang sangat penting ialah perjuangan kita berlandaskan kepada keberbagaian kaum. Tetapi dalam konteks Malaysia, kita faham bahawa kaum majoriti adalah kaum Melayu. Dan sudah tentunya ada isu-isu yang dekat dengan kaum Melayu yang mempunyai sentimen mereka, yang mempunyai pandangan mereka. Jadi selama perjuangan kita lebih 55 tahun, sudah tentunya kita dimomokkan sebagai parti anti Melayu. Kerana yang pertamanya, kepimpinan parti itu kebanyakannya daripada kaum Cina. Itu satu fakta yang kita tak nafikan. Dari segi majoriti kepimpinannya memang kaum Cina. Tetapi kita juga terbuka kepada mana-mana kaum. Malah pada hari ini kita ada wakil rakyat daripada kaum Melayu, ada kaum India, malah kaum Kadazan dan kaum Bidayu pun ada di parlimen kita. Jadi dari segi falsafah parti, kita terbuka kepada semua. Cuma kerana dalam konteks di Malaysia ini, pemain politik yang besar dalam negara kita ini ialah UMNO, PAS dan DAP selama ini, kalau sebelum wujudnya keadilan. Jadi dalam perjuangan ini, sudah tentunya pihak dominan yang dalam politik Malaysia itu UMNO dan satu ketika juga PAS, mereka perlu mencari satu musuh bayangan, satu punching bag. Kalau tak ada punching bag ini, maka seolah-olah mereka tak ada alasan untuk memperkukuhkan sokongan mereka. Jadi amat malang bahawa politik yang dimainkan selama berpuluh tahun ini adalah berdasarkan politik perkauman. Dan kita dijadikan sebagai punching bag. Kononnya kita parti anti Melayu. Malah saya sebagai seorang yang membaca dan ada pengalaman, kan saya pun dah menyertai parti politik bernama UMNO ni lebih pada 50 tahun. Dari itu, dah tahun 69 pun sudah ada adun dari orang Melayu telah menang di negeri Perak. Jadi masalahnya sekarang ini, adakah Wabi ingat bahawa persanggahan atau permusuhan antara UMNO dan DAP ini kerana garis perjuangan ideologi? Sebab kita semua tahu DAP mengamalkan sosial demokrat, malah UMNO mengamalkan kapitalis dan juga feudal, iaitu kelompok bangsawan. Jadi untuk mendapatkan sokongan daripada orang Melayu, maka PAS, maka DAP dikatakan berbagai-bagai, bukan saja anti Melayu, malah anti raja. Jadi soalan saya, adakah kerana garis ini yang menyebabkan serangan bertali arus kepada DAP? Ya, yang pertamanya kita faham bahawa UMNO tu dari segi idealismenya, dia mementingkan perjuangan untuk bangsa Melayu. Tetapi saya tidak melihat bahawa kita ada percanggahan yang besar dalam bab itu. Cuma dari segi pendekatan. Kita sering dilabelkan sebagai kita anti Melayu, anti raja. Saya masih ingat anti-Islam, anti-Islam. Ini tiga perkara. Bangsa, agama dan juga raja. Yang sering dipermainkan, yang sering digunakan sebagai satu senjata untuk menakut-nakutkan pengundi Melayu. Kononnya kalau DAP berkuasa, kedudukan Melayu terjejas, kedudukan Islam terjejas, kedudukan raja terjejas. Itu naratif yang dimainkan selama ini. Saya masih ingat pada tahun 2008, selepas kita menang besar, kita membentuk Pakatan Rakyat bersama dengan PAS, dengan keadilan. Pakatan Rakyat itu dibentuk selepas pilihan raya. Dia bukan sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya. Lepas kita menang, Nafi 2/3, menang beberapa kerajaan negeri, PAS duduk bersama dengan kita. Saya berada dalam sekretariat Pakatan Rakyat pada ketika itu. Saya ingat beberapa perkara yang kita persetujui, apa yang dikehendakkan ataupun dikehendakkan oleh parti PAS, bahawa mesti ada satu piagam Pakatan Harapan yang menggariskan beberapa prinsip taharuf siasi, kerjasama politik antara PAS dengan DAP. Apa dia? Yang pertamanya, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Itu pertama. Kedua, kedudukan raja-raja Melayu. Ketiga, kedudukan
istimewa Melayu, iaitu perkara 153, Perlembagaan Persekutuan. Keempat ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi tidak menafikan pembelajaran bahasa-bahasa lain. 4 perkara asas itu kita tanda tangani. Kita tak ada masalah untuk menyatakan komitmen, menyatakan persetujuan kita untuk mendukung 4 perkara asas ini. Ini dalam Perlembagaan Persekutuan yang kita terima sebagai panduan kepada negara kita ini. Ya. Jadi adalah salah untuk menyatakan bahawa DAP ni lawan raja, lawan Melayu. Padahal kita menerima Perlembagaan Persekutuan. Setiap ahli parlimen, sebelum kita menduduki kerusi kita di parlimen, kita kena mengangkat sumpah di depan speaker. Sumpah itu ialah untuk mendukung Perlembagaan Persekutuan, melindungi Perlembagaan Persekutuan. Jadi itu adalah bagi saya jawapan yang cukup jelas bahawa sesiapa sahaja yang berjuang atas landasan DAP, kita mesti menerima Perlembagaan Persekutuan. Asas dia. Terutamanya asas semasa kita membentuk Malaysia ini pada tahun 1963. Wabi, satu perkara yang cakap-cakap kedai kopi. Kata, tadi Wabi kata setia pada raja. Tetapi kenapakah DAP melarang wakil-wakil rakyat dia, orang-orang yang berasal dari DAP untuk menerima anugerah yang diberikan oleh raja? Kenapa? Ya, itu satu lagi salah faham. Ya. Salah faham yang amat besar di kalangan rakyat. Saya pertamanya pendirian kita ialah bukan kita tak terima geraran. Ya. Okay? Bukannya kita menolak geraran. Ya. Geraran Datuk Seri dan sebagainya. Tan Sri ialah. Tan Sri dan sebagainya. Bukannya kita menolak. Okay? Tetapi pendirian dan dasar kita ialah kita merasakan bahawa apabila seseorang pemimpin itu masih berkhidmat sebagai wakil rakyat, kita tak nak ada satu gap di antara wakil rakyat dengan rakyat. Seolah-olah kita ni ada pangkat. Jadi kita ada satu dasar bahawa sesiapa yang masih berkhidmat sebagai wakil rakyat, kita tidak mencadangkan diri kita untuk mendapat geraran. Tetapi apabila seseorang itu adalah bersara daripada pilihan raya, apabila dia dah bersara sebagai ketua menteri ataupun esko dan sebagainya, kita boleh mencadangkan nama mereka untuk mendapat geraran. Sama ada mereka dapat atau tidak, terpulang kepada raja. Ya. Jadi ada contoh banyak. Ada contoh ya? Ada contoh banyak yang kita telah terima. Malah Kapal Sing baru-baru ini. Datuk Seri, mendiang Datuk Seri Kapal Sing sekarang. Oh. Jadi apakah hujah yang mengatakan kita ini menolak geraran seolah-olah kita lawan raja? Tetapi contoh yang paling dekat pada hari ini, mendiang Datuk Seri Kapal Sing. Keluarga beliau menerima. Dan parti mencadangkan nama sebab beliau kita rasa bahawa mempunyai kedudukan yang cukup tinggi yang sepatutnya diberikan geraran. Dan banyak contoh lain. Umpamanya ada esko-esko yang telah bersara daripada Pulau Pinang, Kerajaan Pulau Pinang. Kita cadangkan nama mereka. Malah ada 2 kes di mana mereka mendapat geraran Datuk semasa berkhidmat pada awal tahun 2008 lagi. Iaitu Datuk Teng Chang Kim sebab dia berkhidmat sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor pada ketika itu. Dan juga Datuk Ngek Kuham sebagai Senior Esko di Perak. Apabila Sultan Selangor dan Sultan Perak menganugerahkan mereka, jadi itu diterima. Tidak dipecat ya? Tak dipecat. Cuma kita katakan bahawa parti perlu ada dasar kita. Apabila parti ada dasar, kita mengharapkan semua pimpinan menghormati dasar tersebut. Bukannya soal kita menolak raja ataupun menolak geraran tersebut. Memang kita menghormati institusi raja. Dan juga kita hak memberi anugerah. Anugerah itu adalah hak raja. Ya. Jadi kita tak tolak. Malah saya apabila ada peluang, saya memang memberikan penjelasan tersebut. Selalu untuk menghayun ya, mana menyerang DAP ni di kalangan rakyat yang tidak berpolitik, selalu kaitkan DAP dia dengan PAP Singapura. Jadi apakah nak menyelesaikan isu? Wahal saya tahulah tak ada kaitan pun DAP dengan PAP Singapura itu. Jadi apa Wabi punya pandangan terhadap serangan yang dikaitkan DAP ada hubungan dengan PAP Singapura ini? Yang saya boleh katakan, sepanjang pelibatan saya dalam DAP, tak pernah ada apa-apa hubungan antara DAP dengan PAP. Mungkin dari segi konteks sejarah, dia ada beberapa pimpinan daripada PAP yang mengasaskan DAP. Umpamanya Dewan Naya, Setiausaha Agung DAP pertama. Dia memang ada latar belakangnya
daripada PAP. Dia bertanding atas tiket PAP pada tahun 1964. Jadi itu saja. Setakat itu saja. Tetapi selama ini tahun 66 sehingga sekarang. Yang pertamanya, Singapura sudah menjadi satu negara berdaulat. Dia negara merdeka. Kamu nak tanya, kalau ada peluang, tanya orang PAP, adakah dia nak ada hubung kait dengan DAP? Dia pun tak nak. Dia dah menjadi negara merdeka, negara berdaulat. Kita pun negara berdaulat. Jadi adalah dua entiti yang berlainan. Dan satu poin yang saya nak katakan, kalau betul lah kita ini ejen asing, ejen orang asing, ejen kepada kerajaan asing, mengapa kita boleh masuk pilihan raya demi pilihan raya selepas 69? Kita didaftarkan di bawah AWS, Pendaftar Pertubuhan. Segala syarat-syarat yang dikenakan oleh Pendaftar Pertubuhan, kita ikut 100%. Bab AWS ini kita ikut secara ketat. Memang kita pernah ada krisis dengan AWS dari segi pemilihan. Jadi apa-apa syarat yang ditentukan oleh AWS dari segi perlembagaan parti, dari segi perjuangan untuk negara dan rakyat, sesuatu ialah mesti diikuti. Jadi kalau kita ada landasan perjuangan kita, ada rari daripada kepentingan negara, sudah tentunya AWS akan tahu. Kita ada pelbagai badan perisik, ada special branch, ada military intelligence. Kalau betul DAP ini lari daripada perjuangan untuk negara, sudah tentu kita sudah diharamkan sudah lama. Tetapi pada hari ini, kita masih menjalankan tugas kita sebagai satu parti politik dan bertanding dalam pilihan raya. Wabi, ada tadi menyentuh ROS. Saya nak tanya Wabi, kabarnya DAP ini dia masuk dalam Pertubuhan Sosialis Antarabangsa. Ada kebenaran pada ROS terlibat dalam pertubuhan asing ni? Itu adalah satu penyertaan. Daripada dulu, itu bukan perkara baru. Ini adalah satu penyertaan yang dah lama, sejak 60-an lagi. Kita sebagai anggota kepada satu pertubuhan antarabangsa yang merupakan pertubuhan ahli-ahli parti-parti politik yang mempunyai ideologi Labour Party ataupun Social Demokrasi dan sebagainya. Tetapi kita pun dah tidak begitu aktif dalam Socialist International. Tapi itu adalah satu perkara yang dah lama. Bukannya sesuatu yang kita sorok-sorok. Tak ada orang DAP memegang jawatan dalam Persatuan Antarabangsa? Sekarang ini tak ada. Tidak ada, Wabi. Saya tanya Wabi, selama 22 bulan menjadi kerajaan dan memegang jawatan Menteri Pengangkutan, apakah cenderahati atau perkara yang menjadi kenangan Wabi selaku Menteri DAP datang dari orang Cina membantu kelompok orang Cina ni? Selama 20 bulan. Apa perjuangannya dia? Saya tak lihat saya membantu kelompok orang Cina. Okay. Yang pertamanya, Kementerian Pengangkutan ini dia cross racial. Dia tak ada soal, kalau dalam Kementerian Pendidikan mungkin dia ada agenda sekolah Cina, sekolah Tamil dan sebagainya. Tapi dalam Kementerian Pengangkutan, dasar Kementerian Pengangkutan dan perjalanan Kementerian Pengangkutan, apabila kita laksanakan sesuatu, itu adalah untuk semua rakyat. Okay. Apabila kita dapat memperbaiki sistem pengangkutan awam, dia memberi manfaat kepada semua. Apabila kita perkenalkan PAS bulanan, merendahkan kos pengangkutan awam, dia memberi manfaat kepada semua rakyat, bukan kepada orang Cina saja. Walaupun saya menteri daripada kaum Cina, daripada DAP, saya tak letakkan syarat mesti hanya pengguna pengangkutan awam kaum Cina saja boleh dapat. Mana ada. Mustahil kita boleh laksanakan dasar seperti itu. Jadi kena faham bahawa apabila menteri DAP mengetuai satu kementerian, dia bukan menjaga kelompok penyokong dia saja. Kita lihat kepada dasar dan juga kepentingan negara. Saya rasa banyak contoh yang boleh kita bagi kalau kementerian-kementerian yang dikepalai oleh menteri daripada DAP, baik dari Menteri Komunikasi, Saudara Gobind Singh, dia memperjuangkan menurunkan harga internet. Apabila harga internet diturunkan, dia memberi manfaat kepada semua. Memang bukan kepada satu kaum saja. Jadi kita mesti faham, dalam politik Malaysia ini, apabila kita memperjuangkan satu dasar, dasar itu mesti memberikan manfaat kepada semua. Jangan lihat sesuatu dasar itu daripada zero sum game. Anda untung, dia rugi. Kalau dasar seperti itu, dia tak akan berjaya. Jadi kita mesti dalam kerajaan, kalau masa dalam kerajaan, kita mesti mencari satu titik pertemuan, titik pertengahan yang boleh ada balancing, di mana tidak ada sesiapa merasakan bahawa mereka rugi. Maka kalau itu dapat dilakukan, dasar itu akan berjaya. Tun Dr. Mahathir memperakui bahawa dia jadi Perdana Menteri kerana sokongan DAP. Persoalan saya, waktu dia nak letak jawatan, kenapa dia tak rujuk dengan DAP?
Itu kena tanya Tun Dr. Mahathir lah. Kalau cerita saya sendiri, saya semasa Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, saya berada di ruang angkasa. Oh. Sebab saya terbang balik daripada London, balik KL. Ya. Saya mungkin di Asia Barat pada ketika itu apabila saya mendapat berita daripada internet, dia meletakkan jawatan. Saya terbang balik daripada London dan sampai di KLIA pada sebelah petang pada hari itu. Sebab saya ada rawatan rasmi di Eropah ketika itu. Jadi, itu satu persoalan yang saya rasa tidak ada sesiapa boleh jawab selain Tun Dr. Mahathir sendiri. Mengapa beliau tidak berunding ataupun tidak berbincang dengan rakan-rakan komponen yang lain. Soal Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri disokong oleh DAP, itu bukan saja DAP. Ya. Dia disokong oleh ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Ya. Bukan DAP saja. Kerana kita sudah ada satu perjanjian dalam kerangka Pakatan Harapan dan kita adakan persefahaman ini sebelum pilihan raya. Ya. Maka kita lantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7. Tetapi disusuli dengan Anwar Ibrahim, PM ke-8. Itu persetujuan dalam Pakatan Harapan. Ya. So, apa dia Wabi? Tun Dr. Mahathir pernah bercakap, antara sebab dia letak jawatan itu ialah kerana dalam mesyuarat kabinet, DAP selalu menentang perkara-perkara kepentingan Melayu. Betul ke itu Wabi? Itu satu, saya tak pasti apa yang dia sebut. Kalau boleh bagi contoh, kita akan jawab. Tapi kalau betul dia cakap begitu, memang saya rasa satu perkara yang tidak berasas sama sekali. Malah soal tabung haji dan sebagainya, menteri-menteri DAP sokong untuk menstrukturkan semula menyelamatkan tabung haji. Malah ada perkara-perkara yang melibatkan kepentingan Melayu Islam, kita nyatakan pandangan kita supaya berhati-hati. Supaya jangan mengambil sesuatu tindakan untuk yang menimbulkan kemarahan orang Melayu. Itu pandangan daripada kita dari segi politik. Jadi saya tak pasti ataupun tak faham kalau ada tomahan seperti itu. Kalau boleh, kalau ada sesiapa nak cari kebenaran, nyatakan apakah isu dia? Apakah isu yang kita menentang? Kerana dalam mesyuarat kabinet itu. Ya, dalam mesyuarat kabinet, apakah yang kita tentang? Jadi bagi kita, sebab mesyuarat kabinet itu rahsia. Ya. Saya pun tak boleh cakap terlalu banyak sebab itu perkara rahsia. Akta rahsia. Ya. Jadi kalau beliau boleh tunjukkan mana satu isu yang kita mengambil satu pendirian yang menentang orang Melayu, nyatakanlah, kita boleh perjelaskan. Kalau betul. Tapi saya sepanjang pengetahuan saya tak pernah kita menentang apa-apa agenda untuk memperkasakan kedudukan sosioekonomi orang Melayu. Jadi Wabi ingat bahawa Tun Dr. Mahathir dengan masalah dalaman dalam parti PBBM dia telah menggunakan isu DAP ini sebagai kambing hitam. Itu terpulanglah kepada penilaian masing-masing. Jadi memang saya rasa kadang-kadang Tun Dr. Mahathir seorang negarawan. Memang kita menghormati beliau. Tapi juga ada perkara-perkara yang kita tidak bersehaluan dengan beliau dan kita tidak bersetuju dengan pandangan beliau. Dan saya rasa Tun Dr. Mahathir banyak dibelenggu dengan pemikiran lama ataupun persepsi lama terhadap DAP. Ya. Saya bagi satu contoh. Apabila Tun Dr. Mahathir dijemput ke Kongres DAP pada tahun 2017 kalau tak silap. 2016 ataupun 2017. Beliau terkejut. Semasa upacara perasmian, beliau terkejut. Kerana dia tak fikir bahawa lagu parti DAP itu dalam bahasa Melayu. Oh. Dia ingat lagu parti DAP dalam bahasa Cina. Itu persepsi dia. Ya. Jadi itu satu contoh yang menunjukkan bahawa dalam minda beliau, dia selalu merasakan DAP ini anti-Melayu. DAP ini ekstrim. Baru-baru ini beliau keluarkan kenyataan bahawa DAP ekstrim. Dulu. Kita menafikan apa yang kita ambil pendekatan secara ekstrim. Kita tegaskan, kita mengikuti sistem demokrasi. Kita tak pernah menggunakan kekerasan dalam perjuangan kita. Kita menggunakan saluran pilihan raya. Kita menyertai pilihan raya walaupun tak pernah menang dulu. Tak pernah membentuk kerajaan negeri sebelum tahun 2008. Kita tak pernah putus asa. Setiap kali pilihan raya, walaupun ada kerusi yang tak boleh menang langsung, kita tetap bertanding. Bayangkan kalau tak ada DAP bertanding, mungkin sistem demokrasi itu tak ada legitimasi. Satu kerajaan itu penting ialah mempunyai legitimasi. Bahawa mereka mendapat mandat rakyat melalui pilihan raya. Itu yang kita persoalkan Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Mereka tak ada legitimasi. Tak ada mandat daripada rakyat. Jadi, kalau DAP tidak memainkan peranan sebagai parti pembangkang untuk legitimize sistem demokrasi negara kita,
Mungkin sistem demokrasi kita tak sampai pada hari ini. Jadi itu bagi kita adalah sumbangan DAP, memainkan peranan sebagai parti pembangkang. Jadi pembangkang sudah tentunya kita mengambil pendirian yang lebih tegas, yang lebih keras semasa menjadi pembangkang. UMNO semasa menjadi pembangkang pun agak keras. Tapi sekarang ini dia tukar pendekatan, sudah jadi kerajaan. Sebagai kerajaan. Kalau semasa mereka menjadi pembangkang, 22 bulan kita menjadi kerajaan, dalam isu-isu seperti ISET, seperti Adib, kes Adib dan sebagainya, UMNO sudah tentu, UMNO dan PAS mengambil pendekatan yang cukup lantang dan tegas. Tapi sekarang dah jadi kerajaan, dah senyap. Jadi itu memang perbezaan antara parti kerajaan dan parti pembangkang. Apabila kita berada dalam parti pembangkang, sudah tentunya kita kena bersuara dengan lebih lantang. Sebab, jadi parti pembangkang, you tak boleh laksanakan dasar. Yang hanya boleh dibuat oleh parti pembangkang ialah bersuara. Jadi kenalah bersuara besar. Bersuara lantang, bersuara kuat. Supaya rakyat dengar. Supaya kerajaan dengar. Jadi dalam konteks itu, kalau itu dikatakan sebagai ekstrim, saya rasa itu tak tepat. Tidak tepat. Ya. Jadi kita pelik juga. No DAP, no Anwar. Tapi no DAP di Perak, DAP adalah memainkan peranan yang penting untuk menumbuhkan kerajaan UMNO ataupun kerajaan Barisan Nasional di Perak, yang mana menteri besarnya dari UMNO. Jadi apa pandangan YB? Adakah ini sebagai tanda tidak berterima kasih ke, atau itu cakap-cakap politik saja? Memang itu cakap-cakap politik lah. Kita tahu permainan politik ni, the game of politics. Dan kita nak katakan, kita pun tak pernah kata bahawa DAP akan bekerjasama dengan UMNO dalam pilihan raya. Itu tak pernah menjadi pendirian kita. Okay? Kita, konteks pendirian kita amat jelas. Kita berada dalam kerangka Pakatan Harapan. Okay? Kita berusaha untuk mendapat semula rakyat, mandat rakyat melalui pilihan raya. Kita akan masuk pilihan raya, kita akan bertanding, kita akan berhujah, kita akan meyakinkan orang ramai supaya menyokong kita. Tetapi keputusan di dalam tangan rakyat. Tetapi kalau kita mendapat mandat, kita mempunyai kerusi yang clear, yang boleh bentuk kerajaan, itu paling baiklah, paling ideal dalam Pakatan Harapan. Tetapi kalau Pakatan Harapan tak cukup membentuk kerusi, nak bekerjasama dengan parti lain, itu kena lihat, kena kaji, kena dipertimbangkan. Jadi dalam konteks pada hari ini, memang kita nak supaya perkukuhkan Pakatan Harapan supaya kita boleh menang lebih daripada separuh kerusi, supaya Pakatan Harapan boleh bentuk kerajaan. Sudah tentunya mana-mana parti pun sama. Mereka juga nak bentuk kerajaan melalui kekuatan mereka sendiri. Tetapi kalau parti itu tak cukup kuat, perlu dia membentuk satu kerajaan campuran. Itu satu perkara yang perlu dilihat. Itu contoh yang Datuk bagi tadi, seperti di Perak. Kalau di Perak umpamanya, DAP bertegas, kita langsung tak nak beri sokongan. Apa akan berlaku? Kerajaan negeri tidak stabil. Siapa boleh bentuk kerajaan negeri? Tiap-tiap hari lain. Jadi kita memainkan peranan untuk menstabilkan keadaan. Seimbangkan. Walaupun DAP tidak menyertai kerajaan. Kita satu kerusi ESCO pun tak ada. Malah satu kerusi ahli majlis pun tak ada. Walaupun kita memberikan sokongan kepada menteri besar daripada UMNO. Kita tak minta apa-apa. Yang kita minta ialah peruntukan untuk kawasan, untuk rakyat. Peruntukan untuk sekolah-sekolah, untuk tempat-tempat beribadat. Itu adalah untuk rakyat. Bukannya untuk kepentingan diri parti kita sendiri. Jadi itu konteks yang kita lihat pada hari ini. Di Johor sama. Kalau DAP dan Pakatan Harapan tidak memainkan peranan untuk menstabilkan keadaan, tiap-tiap hari boleh bertukar menteri besar. Malah Bersatu telah memberikan amaran. Di Johor boleh tukar menteri besar. Tapi kerana di Johor ada satu unofficial punya arrangement bahawa adun-adun Pakatan Harapan memberikan sokongan kepada menteri besar yang sedia ada. Menteri besar UMNO ni? Maka tidak timbul bahawa perubahan kerajaan negeri. Itu amaran kosong lah. Amaran kosong siapa nak peduli amaran tersebut? Tetapi kalau PH tak memainkan peranan itu, kita ambil pendekatan, okey, kalau kamu mati, kamu berlawan, kamu berjahal, maka tiap-tiap hari boleh tukar menteri besar. Keadaan tak stabil. Itu sesuatu yang tak nak kita lihat. Jadi kita walaupun dari segi perkiraan politik, ia tidak menguntungkan kita. Dari segi politik. Tetapi atas dasar bahawa ini adalah untuk kepentingan kestabilan politik negeri. Ia dilakukan. Seperti yang saya pernah katakan, saya pernah wawarkan, pernah cadangkan tahun lepas
Saya kata Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu, pada bulan Ogos, sebelum pilihan raya negeri Sabah, patut panggil semua parti. Duduk sekali. Sekarang dia Perdana Menteri. Duduk sekali, bincanglah bagaimana nak stabilkan keadaan politik. Bagaimana nak kawal COVID. Tetapi malangnya, beliau tidak menyahut seruan tersebut. Sebagai Perdana Menteri, kalau Perdana Menteri panggil satu round table conference, semua parti duduk. Semua parti yang ada wakil dalam parlimen, duduklah sekali. Nyatakanlah secara tertutup. Nyatakanlah pandangan. Apa yang nak diperjuangkan. Apa yang nak diminta. Bagaimana kita boleh adakan satu kestabilan dalam negara. Itu saya cadangkan. Saya juga cuba meyakinkan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan supaya menerima cadangan ini. Tetapi, palangnya Tan Sri Muhyiddin tak menyambut. Tak menyambut. YB, di suatu masa untuk membawa balik Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, saya rasa DAP pernah bercakap bahawa tidak akan menyertai kerajaan jika terbentuk balik kerajaan Perikatan Harapan ni. Jadi, bolehkah ayat itu digunakan jika PKR dan UMNO dan juga DAP menubuhkan kerajaan yang baru dengan DAP tidak menyertai kerajaan? Bagaimana itu? Itu soalan panas daripada Datuk. Saya tahu Datuk nak apa jawapan saya. Tetapi saya tak boleh memberikan satu jawapan yang jelas dalam perkara ini. Sebab ini perkara dasar. Perkara dasar parti. Kita tak sampai ke sana, senario itu. Tetapi kalau kita ada senario tersebut di depan kita, sudah tentunya kita ada mekanisme untuk membincangkan keadaan seperti itu. Mesyuarat CEC kena dipanggil oleh pucuk pimpinan. Kita kena dengar pandangan daripada semua pimpinan tertinggi parti. Bukannya satu orang, dua orang boleh buat keputusan. Tapi bagi saya, senario itu belum timbul. Tak timbul lagi. Okay? Keadaan itu. Jadi, itu bagi saya tidak wujudlah persoalan itu. Tetapi kalau dia wujud ada senario itu, kita kena bincang lah. Tak parti kena bincang. Boleh ada perbincangan lah. Saya rasa, dalam politik ini kalau tak bincang, tak boleh ada perbincangan, tak payah politik. Tak payah politik. Tak payah berpolitik. Oh, begitu Habib berpolitik ini ada dia pelbagai senario. Tetapi saya nak tegaskan, saya tahu bahawa apa-apa kenyataan saya berkenaan dengan isu ini mungkin salah disalah ertikan ataupun diputar belikkan. Tidak, saya kata tidak. Yang pertamanya tidak timbul. Senario itu tak timbul sekarang. Tetapi bagi saya politik di negara kita ini sekarang ini makin dinamik. Dia sentiasa berubah. Belum ada satu formula yang boleh menstabilkan politik negara lagi. Belum ada lagi. Setakat ini saya rasa tidak ada satu parti, satu pemimpin yang boleh keluarkan satu formula bahawa inilah formula untuk negara, untuk Malaysia, untuk politik negara. Belum ada lagi. Jadi saya nak tanya Wabi lah, balik pada soal politik. Apa ramuan DAP ni konsisten menyokong PKR ni? Dia yang pertamanya, kita dalam politik ini mesti ada semangat setia kawan. I see. Yang keduanya mesti ada satu trustworthiness. Apa yang kita janjikan, kita mesti tunaikan. Itu sesuatu yang kita janjikan sebelum PIU 14. Iaitu kita menyokong pada ketika itu bekerjasama dengan semua parti, termasuk dengan Tun Dr. Mahathir. Kalau kita dapat mandat rakyat, Tun Dr. Mahathir akan menjadi Perdana Menteri ke-7 untuk satu tempoh masa. Selepas itu diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu janji yang ditandatangani oleh semua pucuk pimpinan. Jadi bagi kita itu adalah janji. Satu janji keramat yang perlu kita tunaikan. Itu satu pendirian yang telah kita tunaikan. Tetapi dalam perjalanan politik ada perubahan, ada dinamik dia. Memang betul kita pernah ada kadang-kadang mengambil pendirian yang sedikit berlainan. Tetapi pokoknya itu adalah satu pendirian yang kita tak pernah lari. Kita bagi tahu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sokong, DAP sokong. Tetapi pada ketika itu, apabila kita mengalir balik sokongannya kepada Tun Dr. Mahathir sebelum Muhyiddin di sworn in, itu adalah kerana keadaan terpaksa. Tak ada sesiapa mendapat majoriti. Walaupun DAP semua menyokong Anwar, tak cukup majoriti. Itu yang menjadi persoalan. Isu yang besar sekarang ialah YB. Pertama ialah rasuah. Yang kedua, salah guna kuasa. Apa pandangan DAP di atas kenyataan IGP bahawa melibatkan 34 anggota polis dalam beberapa sindiket pengubahan wang haram dan sebagainya
dan yang terbaru isu Niki ini dan sebagainya, saya nampak DAP tidak buat stand ni dari segi apa yang IGP Hamid Tak betul. Hamid Badu cakap. Ya, saya rasa ada beberapa kenyataan daripada pimpinan DAP telah dibuat, khususnya daripada Gobind Singh, yang menyeru SPRM untuk menyiasat dakwaan daripada Ketua Polis Negara. Bagi kita memang satu masalah yang serius, dan kita percaya, dan memang saya mengenali Tan Sri Hamid Badu, seorang yang sangat tegas. Tidak ada soal kita mempersoalkan kejujuran beliau untuk memerangi salah guna kuasa dalam polis. Dari segi individu, saya amat menghormati beliau, dan saya yakin beliau memang ada keinginan yang sangat tinggi untuk membersihkan nama PDRM. Tetapi apabila ada dakwaan tersebut, dia perlu ada badan yang bebas untuk menyiasat. Kalau dia hanya disiasat sendiri oleh polis, maka mungkin dia tidak diragu-ragukan. Dia tidak diyakini oleh pihak orang ramai. Jadi itu sebabnya pendirian DAP ialah minta SPRM siasat. Kalau ada isu tersebut, IGP buat statement seperti itu, maka SPRM perlu membuka kertas siasatan untuk menyiasat. Itu pendirian DAP. Pendirian DAP, kes 34 anggota polis itu disiasat. Mana disiasat oleh SPRM. SPRM. Yang belum buat sebarang kenyataan ialah UMNO sendiri. Jadi apa yang saya nak kata, yang terakhir sebelum YB buat rumusan ialah, adakah pilihan raya jika diadakan sekarang ini menggunakan logo asing-asing ataupun satu simbol? Itu strategi yang kita perlu bincang lah. Datuk, sebab strategi pilihan raya ni memang tak ada siapa akan mengumumkan strategi mereka awal-awal. Tapi sesuatu yang memang kita sedang bincang, bagaimana kita nak memaksimalkan sokongan kepada PH dan mengembalikan keyakinan rakyat kepada Pakatan Harapan. Jadi simbol itu bagi saya adalah satu keputusan strategik, satu keputusan taktikal yang perlu kita buat pada sebelum raya. Kita belum lagi sampai masanya untuk membuat keputusan tersebut. Sebab kemungkinan kali ini kita akan bertanding 3 logo. PAS dan PBBM akan menggunakan Perikatan Nasional. UMNO dan Barisan Nasional pakai logo Barisan Nasional. Itu sebab orang menanti sekarang ni Pakatan Harapan pakai logo apa, Wabi? Saya rasa BN belum pun ada keputusan. Sebab kedudukan Barisan Nasional pun menjadi tanya-tanya. Malah majlis tertinggi BN tak boleh bersidang. Jadi itu sama ada BN itu masih wujud dari segi strukturnya, itu masih belum tahu lagi. Tetapi apapun itu hak masing-masing lah. Apa logo yang nak dipakai. Tetapi bagi kita akan cari satu formula bagaimana pastikan bahawa calon-calon kita mendapat sokongan. Tapi selepas apa yang kita lalui, walaupun logo itu, saya tak menafikan logo itu penting, tapi yang lebih penting daripada logo ialah naratif kita dan apakah falsafah perjuangan kita, apa yang kita tawarkan, apa yang kita boleh yakinkan rakyat, mengapa perlu sokong kita. Saya rasa logo itu satu faktor. Tapi dia bukannya faktor yang akan menentukan kemenangan ataupun kekalahan. Kita bertanding atas logo keadilan. Ada orang tanya, tapi kita menang dulu. Adakah DAP boleh bekerjasama dengan UMNO? Seperti UMNO dengan PAS boleh bekerjasama dalam pilihan raya? Dalam pilihan raya saya dah kata, dengan antara DAP dengan UMNO, dan DAP buat pendirian bahawa kita tak akan bekerjasama dengan UMNO. Tidak bekerjasama. Tak bekerjasama dengan UMNO dalam pilihan raya. Dan tidak ada soal kita nak berunding kerusi dengan UMNO. Kita punya kerusi kebanyakannya kerusi incumbent. Dan calon yang kita lawan bukannya daripada UMNO. Yang kita lawan UMNO dalam PIU lepas ialah di Tenung. Dan Raub. Raub bukan. Raub Oh, tak. Raub MCA. Satu lagi ialah Cameron Highland. Tapi Cameron Highland itu ialah sebab dia lepas dia pilihan kecil, calon tersebut masuk UMNO. Jadi itu kerusi milik UMNO lah sekarang, Cameron Highlands. Itu yang DAP bertanding. Jadi bagi kita, kalau kita lawan kerusi UMNO pun, dia tak banyak, beberapa kerusi saja. Yang saya rasa tak ada apa-apa ruang untuk berunding ataupun bekerjasama dari segi bab itu.
Wabi, soalan saya yang terakhir. Iaitu supaya dibuat satu rumusan. DAP anti Melayu ni. Benar atau tidak? Dan bagaimana DAP menghadapinya dalam pilihan raya akan datang? Termasuk bagi yang Wabi dah jelaskan tadi itu, akan terus dimainkan. Adakah Wabi masih lagi menyalahkan Tun Dr. Mahathir kerana menggunakan terma DAP anti Melayu dan Islam itu? Yang menggunakan tema anti Melayu dan anti Islam ini bukan Tun Dr. Mahathir sahaja. Mungkin beliau pernah menyatakan begitu, tetapi bukan beliau sahaja. UMNO dan PAS malah bersatu apabila nak justify dia keluar daripada Pakatan Harapan. Kononnya DAP ni tak memperjuangkan Melayu. Ya. Padahal apabila mereka nak bertanding dalam pilihan raya, nak menang tu, mereka cari kita berkawan. Ya. Selepas berkuasa mereka tendang kita keluar. Ya. Itu bersatulah. Ya. Wan Saiful cakap macam-macam, DAP tak perjuangkan Melayu. Tapi mereka bekerjasama dengan kita untuk masuk pilihan raya. Mereka sehinggalah kita DAP pun ada menyerahkan kerusi yang kita tandingi dulu kepada Bersatu. Ada. Contoh Aru Gajah. Aru Gajah. Itu Aru Gajah, kerusi yang ditandingi oleh DAP dulu. Sebab di MCA bertanding dulu. Ya. Jadi selama berpuluh tahun kita bertanding, tetapi kita serahkan kepada Bersatu atas semangat bahawa kita nak berkongsi kerusi. Sebab parti Bersatu pada ketika itu dia parti baru. Dia tak ada kerusi tradisi. Kita serahkan Tanjung Piai dengan Bersatu. Dua-dua ini menang. Dan kemenangan mereka juga adalah berasaskan kepada sokongan pengundi-pengundi DAP juga, penyokong-penyokong DAP. Jadi dalam bab-bab ini mereka tak ingat. Mereka tak rasa. Padahal apabila masuk pilihan raya, kita membantu satu sama lain. Tetapi lepas pilihan raya, apabila mereka lihat trendnya tak menguntungkan mereka, maka dia gunakanlah kononnya DAP anti Melayu dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita mesti jujur dalam perjuangan kita. Kalau kamu kata DAP ini menentang agenda kamu, mengapa kamu tak mempertahankan, kamu tak berlawan? Ada mekanisme dia. Dalam kabinet, kita bukannya majoriti. Ya. Kabinet menteri DAP hanya 6 orang. 6 orang, ya. Kalau ada apa-apa isu yang melibatkan kepentingan orang Melayu, katakanlah ada isu melibatkan kepentingan orang Melayu, boleh angkat tangan, boleh undi. Sudah tentu kita akan dikalahkan. Ya. Kita hanya 6 menteri kita. Bersatu sendiri pun sudah ada 6. Walaupun dia punya kerusi parlimen tak banyak. Ya. Jadi apa yang menjadi alasan itu? Bagi saya ini semuanya cakap-cakap politik yang mencari jalan mudah. Dia bukannya berusaha untuk membina satu politik baru. Kita ada ruang sebenarnya. Dalam Pakatan Harapan, kita diberikan mandat oleh rakyat. Kita mempunyai satu peluang yang cukup baik untuk membina satu politik baru. Betul ada masalah dia, ada cabaran dia, ada pelbagai serangan terhadap kita. Tetapi kalau kita tak berusaha, kita begitu mudah berputus asa. Tak sampai 2 tahun berputus asa. Ya. Jadi itu bagi saya bukannya pejuang politik. Kalau yang berjuang politik, walaupun 30 tahun, walaupun 50 tahun, kita tak berjaya, kita teruskan. Ya. Sampai berjaya. Tapi ini 2 tahun tak sampai. Dia give up. Dia tendang kita keluar. Dia masih kerajaan, dia masih jadi menteri. Dia jadi Perdana Menteri. Jadi bagi kita ini sikap yang tak ada kejujuran dalam perjuangan.